Dalam setahun Nabi berpesta ibadat 2 kali. Pesta ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang pertama dalam bulan Ramadan. Pesta ibadat. Yang kedua 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tempoh yang kedua inilah yang sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari pertama Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah ini sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Allah bersumpah demi fajar. Wal fajri itu Allah bersumpah demi fajar. Wa layalin ashr, dan malam-malam yang 10. Kata para ulama tafsir, Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Abbas, Imam Mujahid, imam yang mencapai tahap yang paling tinggi dalam bidang tafsir. Mereka sebut 10 malam yang Allah sumpah dalam surah Al-Fajr itu adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menghuraikan hadis-hadis tentang kelebihan awal Zulhijjah, bahawasanya awal Zulhijjah menghimpunkan banyak ibadat lebih daripada 30 hari bulan Ramadan. Sebab dalam Ramadan ada puasa awal Zulhijjah, ada puasa sunat. Dalam Ramadan dibanyakkan zikir. Awal 10 awal Zulhijjah Nabi membanyakkan zikir. Dalam Ramadan Nabi membanyakkan qiyam. Awal 10 awal Zulhijjah Nabi membanyakkan qiyam. Akan tetapi dalam Ramadan tiada haji. Awal 10 Muharram, 10 Zulhijjah ada haji. Maka ibadat yang lebih lengkap menghimpunkan semua jenis ibadat adalah pada 10 awal Zulhijjah. Yang kita tak pernah berebut, kita tak pernah susun pun program. Tuan-tuan tahu berapa hari Nabi puasa awal Zulhijjah? 9. Maka masih lagi boleh untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir pupus, dibunuh dan mati di keliling umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang tu kelebihan awal Zulhijjah lah, pakat-pakat hidupkan, terutamanya puasa hari Arafah. Kalau rasa tak boleh, buat selang sehari. Kalau rasa tak boleh nak buat direct 9 hari tu, buat selang sehari. Hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari 7, hari ke-9. Kalau boleh lah. Hari ke-10 jangan puasa lah, haram. Hari raya. Kalau rasa tak boleh kat selang sehari pun tak boleh Ustaz, banyak Ustaz. Kalau rasa selang sehari banyak, buat 3 hari hujung sekali. 3 hari yang hujung tu, hari ke-7, ke-8, ke-9 bulan Zulhijjah. No? 3 hari tak boleh Ustaz, banyak. Kalau rasa 3 hari pun banyak, buat sehari lah. Hari yang ke-9 lah, yang kita sebut sebagai Yaumul Arafah ataupun Yaumil Arafah. Cuma kita minta hari 9, esok nak raya haji, hari yang ke-9 tu jangan duk kalut nak buat kenduri, jangan duk kira nak buat makan dengan anak beranak, jangan duk kira nak buat makan ramai-ramai dengan keluarga apa, jangan. Kita minta hari tu jangan duk kalut nak makan. Hari tu puasa. Pasal baginda sebut berkaitan dengan puasa hari Arafah ni, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dosa puasa hari Arafah ni dia padam dosa setahun sebelum dengan setahun selepas. Setahun sebelum ni maksudnya dosa daripada raya haji tahun lepas sampai raya haji tahun ni semua Tuhan padam. Puasa sehari ya. Dan daripada raya haji tahun ni hak kita sambut esok tu sampai raya haji tahun depan,
pun Tuhan akan padam dosa tu siap-siap dah. Puasa sehari boleh mana? Orang nampak gelisah tajuk tu. Nak tengok pula kadang-kadang orang tanya amalan orang kita ni pun dia suka tanya banyak juga. Dia tahu dah amalan apa nak buat tuan-tuan. Kalau tanya tuan-tuan, amalan apa nak buat? Tuan-tuan duk buat amalan tapi tuan-tuan tak mau jawab. Amalan apa kita nak buat? Itu yang kadang-kadang kita kena terang bagi berhabis. Macam-macam benda kita boleh buat. Okey, antara yang pertama kita sebut sai dia clear. Dia tak clear sekali dia balik dia halo. Dia balik dia WhatsApp pula, ustaz kata amalan ni ustaz tak cerita amalan apa. Sudah. Yang sebelum ni kita dah buat semua tu amalan. Amalan ni kita faham benda yang kita buat ada pahala, benda kebaikan. Tak apa, kita nak bagi kongsi sama-sama. Antara yang boleh kita buat tuan-tuan pada 10 hari pertama ni, pertama salat. Tuan-tuan, azam diri untuk hadir berjemaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bila melibatkan solat fardu di mana saja kita berada. Dan ni tak ada masalah, boleh pi dah. Cuma bawa face mask, bawa sejadah. Okey, pi mana pun tuan-tuan, berjemaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di surau, mana-mana saja. Kalau boleh jangan semayang fardu berseorangan, terutama orang lelaki. Orang perempuan kalau ada ruang bersama dengan imam di masjid, lebih baik. Kalau di rumah, kalau boleh berjemaah sama-sama. Mak berjemaah dengan anak perempuan, salah seorang jadi imam, dapat pahala berjemaah. Kemudian banyakkan solat-solat sunat. Jaga qabliyah ba'diyah, jaga duha, subuh bangun awal sikit, buat tahajud, buat witir sekurang-kurangnya. Kalau duk biasa dah duk buat, saya memang duk buat dah tahajud lama dah, tiap berapa tahun dah duk buat tahajud 2, witir 1. Apa kata kali ni kita up sikit, tahajud 4, witir 3. Kan, bagi ada perbezaan dari segi amalan kita. Yang tu dari segi pertama solat. Yang kedua tuan-tuan, banyakkan berpuasa. Kerana ia juga termasuk dalam amalan-amalan yang soleh. Disebut oleh Hunaidah binti Khalid daripada isterinya, dari setengah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 Zulhijjah dan pada hari Ashura 10 Muharram dan 3 hari pada setiap bulan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Daud dan Nasa'i. Kata Imam Nawawi pula, berpuasa pada hari-hari 10 adalah sunat yang sangat digalakkan. Baik. Dia kadang-kadang terjadi perbalahan. Orang kata Zulhijjah ni boleh puasa kalau ada hadis Nabi puasa 9 Zulhijjah. Hak tu tak ada siapa nafi. Hadis sahih. Kan? Okey. Puasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Tapi menurut An-Nawawi, kan, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, disunatkan dan digalakkan kita berpuasa pada 10 hari yang pertama. Jadi silakan. Bermula pada hari Rabu ni, tuan-tuan boleh start berpuasa pada siapa yang nak berpuasa. Sama ada nak ambil 10 hari direct, ataupun nak ambil selang sehari, ataupun nak ambil Isnin dan Khamis yang berada pada bulan Zulhijjah, tak kisah. Tapi nak minta untuk diri saya dan tuan-tuan, habis-habis balok tak malas terang mana pun tuan-tuan, jangan tinggal 9 Zulhijjah. Jangan tinggal 9 Zulhijjah. Sebab Nabi SAW, kalau kita ikut hadis tadi, Nabi puasa 9 Zulhijjah, Nabi puasa 10 Muharram, Nabi puasa pada hari-hari putih. Orang panggil tengah bulan Islam, 13, 14, 15. Hak tu memang amalan besar Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita seperti mana yang janjikan tentang fadilat orang yang berpuasa pada hari Arafah. Untuk orang yang nak pergi haji, tu lain cerita. Sebab mereka di sana, mereka ada amalan yang akan mereka lakukan. Mereka akan berada di Arafah. Tapi kita ni tak. Bila kita yang tak terlibat, masih lagi belum dipilih, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan pilih kita segera menjadi tetamunya menunaikan haji dan umrah. Amin. Kan, kalau lepas ni kita dipilih, tak apa. Kalau tak dipilih lagi tuan-tuan, kita berada di tanah air, azam. Sekarang ni niat dah tuan-tuan untuk melakukan puasa sunat pada hari Arafah. Dan kalau boleh kita niat start hari Rabu ni nak puasa. Walaupun tak ada, aku niat ni bohong lah. Tuan-tuan, hebat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kelebihan diberikan kepada Nabi. Niat baik kita dah ada pahala. Niat baru dapat pahala. Kalau dah buat, mudah-mudahan digandakan ganjarannya. Apa salah niat? Alah, tak payah niat Ustaz. Saya tahu saya ni macam mana. Tak apalah, kalau rasa pahala banyak tu usah duk niat. Nak suruh niat pun azam nak buat baik, apa salahnya? Niat, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama melakukan. Kemudian balik pada hadis tadi tuan-tuan, banyakkan takbir, tahlil dan tahmid. Banyakkan la ilaha illallah, banyakkan kalimah Allahu Akbar, banyakkan alhamdulillah, puji-puji kepada Allah.
Ini merupakan kalimah yang besar, maknanya sangat berat timbangannya di sisi Allah, disukai dan disebut selalu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah yang mampu meruntuhkan ego, kalimah mampu untuk menghilangkan kesombongan, kalimah yang boleh merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebut setiap kalimah itu dengan difahami maknanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksud dia, kita mengakui dan beriman semata-mata hanya Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Hampa katalah apa pun, hampa buat main lah apa pun, bagi aku tak boleh jawab ke apa ke, Allah tetap Tuhan aku. Hampa suruh tunjuk bukti mana Tuhan hampa, aku tak boleh tunjuk. Yang tu hampa main pasal, tetapi aku beriman kepada Allah. Sebab itu kalimah tauhid. Itu pasport, orang kata bukan pasport, orang kata apa? Password nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mesti dalam hati beriman, la ilaha illallah. Sesiapa yang mati dalam keadaan diri dia beriman kepada Allah, walaupun dosa dia sebanyak buih di lautan, setinggi gunung, seluas macam mana pun tuan-tuan, akhirnya pasti dia akan menjejak kaki ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, banyakkan bertakbir Allahu Akbar, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat, tak ada siapa yang mampu melawan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Takbir itu kalau disebut kena dengan tempat dia, dia boleh menaikkan semangat kita. Naikkan semangat apa? Untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mendambakan diri kita menjadi hamba yang disayangi dan dicintai oleh Allah, dan juga tahmid, memuji Allah, berterima kasih atas segala pemberian Allah. Tuan-tuan, kita diuji sebelum ni lockdown, tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini, ada yang kena berhenti kerja, ada yang tak dapat gaji dan sebagainya. Alhamdulillah ni Allah tarik balik, Allah bagi kita nikmat. Mungkinlah orang kata lah tak sama macam dulu lah apalah, sekurang-kurang masih lagi kita boleh meneruskan kehidupan dengan penuh kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah.